Selamat pagi kepada semua jemaat dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita sama-sama puji Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha Besar. Tuhan itu Maha Kasih. Marilah kita bersama. Dan saya menjemput saudari Xiaoqing dari Gereja Metodis Xiongdao untuk mengiring kita menyanyi lagu pujian. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tadi kan kita menyanyi pujian Tuhan itu Maha Perkasa, Tuhan ini Maha Kuasa. Mari sama-sama kita berdoa bersama. Oh Tuhan Bapa di surga, kita puji Tuhan. Sebab hanya Tuhan satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan yang akan mengiring kita pada setiap masa. Kita serahkan pada pagi ini. Semoga Tuhan berkatilah renungan kita. Semoga Tuhan sentuhlah jiwa kita. Supaya kita menjadi satu jemaat, satu pasukan yang kuat demi kemuliaan Tuhan. Sebagai jemaat Yesus Kristus yang memuliakan Tuhan. Oh ampunlah dosa kita. Supaya kita boleh sentiasa mengingati firman-Mu. Sentiasa taubat dan melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Oh Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan mengiringi kita. Dengan nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita ingin tanya satu soalan kepada kamu. Apakah harapan kamu dalam jiwamu? Adakah kamu menghadapi kesusahan dalam kerjaya kamu, dalam perkahwinan kamu, dalam keluarga kamu, dalam sudut mendidik anak kamu, dalam pelajaran kita, ataupun dalam kesihatan, dalam segi keuangan, ataupun segi rohani, segi pelayanan? Ada apakah harapan yang ada kamu dalam jiwamu? Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita ketahui bahawa jemaat Tuhan yang balik daripada Babilonia pada tahun 536 sebelum Masihi. Mereka balik, tapi mereka mulai kerja untuk mendirikan bait suci Tuhan. Tetapi mereka hanya kerja sekejap saja. Mendirikan asas batu dan mereka meletakkan kerja ini selama masa yang panjang, lebih kurang 16 tahun. Maka Tuhan membangkitkan Nabi dia, yaitu Nabi Hagai dan juga Nabi Zakaria, untuk menggalakkan jemaat Tuhan. Dan renungan hari ke-6 adalah peringkat yang terakhir, yaitu Hagai, buku Hagai 42 ayat 20 sampai 23, di mana Tuhan menfirman kepada Hagai pada kali kedua untuk Hagai menyampaikan kebekaran yang penuh dengan harapan. Saudara-saudari, harapan daripada Tuhan. Hagai 42 ayat 20 ke 23. Saudara-saudari, marilah kita merajui harapan yang belum datang dari Tuhan Tuhan. Mungkin dalam jiwa kamu pun sesama jemaat Tuhan di Israel, mereka mengharapkan Tuhan memberi harapan kepada mereka. Sebab jiwa mereka penuh dengan kesusahan. Mereka kerja kuat tapi tak ada hasil. Mereka makan tetapi tidak kenyang. Mereka ada waik tapi tak cukup. Jadi dalam kesusahan itu, dalam kerumitan itu, Tuhan menunjukkan masalah sebab mereka tidak bagi Tuhan mendahului segalanya.
Maka Tuhan menggalakkan mereka menjadi kuat sebab Tuhan akan bersama dengan mereka. Maka mereka meresponsi kepada Tuhan. Mereka ketahui Tuhan maukah mereka mendirikan rumah atau bait suci yang kedua. Maka mereka bekerja kuat. Dan mereka diberi garakan. Mereka diberikan kata-kata dari firman Tuhan. Ada harapan di hadapan. Ada harapan di hadapan. Mungkin kita sudah menerima keselamatan Tuhan Yesus. Kita sebagai seorang jemaat Kristian. Kita sudah menjadi seorang yang sudah menerima Yesus Kristus. Kita kesemua ini, kedudukan ini sudah kita tepati. Dan kita pun memulai kehidupan yang limpah. Tetapi belum sampai tahap yang mutlak. Tapi satu hari kita akan mengalami kehidupan limpah yang paling muaskan. Kita sentiasa cakap dalam bahasa Inggeris, already badoyet. Sudah tetapi belum habis. Kerja Tuhan untuk memberi harapan kita masih dalam proses. Menaruhi harapan yang belum datang daripada Tuhan. Saudara-saudari yang paling baik itu belum sampai. Peringkat terakhir ini bab 2 ayat 20 sampai 23 di buku Hagai ingin menyampaikan khotbah yang paling tinggi di mana ingin memberitahu kita selain tadi membawa isi yang penting dalamnya, tapi juga teraju kepada kemuliaan pada masa yang akan datang. Bukan saja kita boleh mengalami kelimpahan, bukan saja kita boleh tidak lagi kita dosa dalam bumi yang baru, tetapi kita pun boleh melihat akan kemuliaan Tuhan, di mana jiwa kita akan diperbaharui juga. Inilah matlamat kita, harapan kita pada terakhir. Saudara-saudari, untuk memberkati di ayat 19 itu bukan saja untuk di depan mata kita, dan juga membentikan berkat untuk selama-lamanya. Jadi dalam buku Hagai itu, ingin memberitahu akan jemaat Israel. Bukannya hanya harapan untuk kedatangan Yesus Kristus kali pertama, tetapi juga ingin memberitahu mereka harapan itu adalah kedatangan Yesus Kristus kedua kali datang. Yang di mana Yesus Kristus sudah datang kali pertama, untuk kita lah belum sampai kedatangan kali kedua. Demikian kita bukan saja perlu mempentingkan apa yang di hadapan, tetapi lebih pentingkan marilah kita mempentingkan liputan yang lebih luas untuk mengetahui kehendak Tuhan. Saudara-saudari Yesus Kristus, mari kita ketahui akan kacau balau akan berlaku di dunia ini. Saudara-saudari, dalam ayat 20 dan 21, di mana Alkitab berkata, pada hari itu juga, hari ke-24 bulan ke-9, Tuhan memberikan pekabaran yang kedua kepada Hagai. Kali ini kali kedua kita ketahui akan Hagai dan memulaikan kerja untuk menggalakkan mereka sebab mereka sudah berhenti kerja untuk Tuhan selama 16 tahun. Maka Hagai tidak dibangkitkan oleh Tuhan untuk menggalakkan jemaat Tuhan mempunyai iman terhadap Tuhan. Beritahu sebenarnya bagaimana kita boleh memperolehi berkat yang sebenar. Saudara-saudari, pada akhir pekabaran Hagai juga adalah kali kedua maka Tuhan berfirman kepada Hagai. Maka Hagai akan menyampaikan apa yang dia sudah terima untuk disampaikan kepada Jerubabel. Masih ingat Jerubabel? Itu pemimpin politik, adalah gubernur Yehuda. Sebab untuk tanah jajahan di Juda ini perlu ada satu ketua pemimpin, yaitu Jerubabel. Tuhan berfirman, tidak lama lagi aku akan menggoncangkan langit dan juga bumi. Maksudnya langit kalau bumi digoncangkan. Kalau langit dan bumi digoncangkan, maka maksud ini adalah apa? Ini maksudnya kacau balau akan berlaku di sana. Saudara-saudari, dari segi manusia, ini hanya pembangunan yang sudah dosa. Kita fikir kalau ada apa kacau balau, ada apa peperangan, ada apa bencana alam, ini hanya secara fizikal saja. Tetapi kita perlu buat perhatian. Dari segi Tuhan, mereka akan mengalami kacau balau ini berkaitan
dengan bencana alam dan pengorakan secara bencana. Bukan saja pembangunan, bukan saja bencana alam, tetapi pengorakan sejarah. Ini adalah berkaitan dengan sejarah. Itu berkaitan dengan tingkah laku Tuhan sendiri. Mengapa Tuhan ingin mengadakan kacau balau di dunia ini? Seperti banjir besar, bencana Sodom, pendahuluan negara, kehancuran mangsa dalam buku Perjanjian Lama. Kita tahu banjir besar itu semua manusia dimusnahkan, hanya satu keluarga yang ada. Sebenarnya Sodomi, mengapa? Sebab Tuhan ingin menghukum mereka yang membuat dosa. Maksudnya tingkah laku daripada Tuhan. Apabila penyertaan Tuhan dalam sejarah kita adalah sebab Tuhan ingin membuat sesuatu, ada sebabnya. Kacau balau ini akan berlaku seperti Alkitab kata. Akhirnya akan membawa langit baru dan bumi baru. Tuhan perlu mengubah. Adapun seperti buku Petrus kata, akan membaharui bumi ini. Saudara-saudari, ia juga disebut sebelum ini, iaitu bab 2 ayat 6 ke 7, bahawa ia telah pun hadir pada kedatangan pertama Yesus Kristus. Pertama kali apabila Yesus Kristus datang, dia memang menggoncangkan kesemua. Mengapa? Sebab dia sudah mati di atas salib dan dia sudah memperolehi kemenangan daripada Satan, dari iblis. Dan dia memberi kepada mereka yang percaya Yesus Kristus tidak lagi binasa tetapi kehidupan yang kekal. Pertama kali Yesus Kristus firman menjadi tubuh. Dan tidak lama lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, darat dan laut. Ini menunjukkan pertama kali. Kedua kali seperti yang ditunjukkan dalam ayat 20 dan 21. Dalam kali pertama ayat 7 meneruskan, aku akan menggulingkan semua kerajaan dan handap pedang mereka akan dibawa ke sini sehingga rumahku akan penuh dengan kekayaan. Di mana dia memberi satu janji kepada jemaat Tuhan. Dia kata rumah suci ini, bait suci ini akan disediakan sumbernya. Saya akan menggulingkan semua kerajaan dan handap pedang akan sampai di sini. Apakah mereka merasa ialah pada tahun 536 di mana Metro Persia mereka menyenangi Babilonia, mereka mengasih mereka balik kepada tanah mereka sendiri dan memberikan juga sumber untuk mereka mendirikan rumah. Itu memang mereka merasai. Dan selepas itu mereka pun ada isi tersirat di mana Yesus Kristus satu hari akan datang. Yesus Kristus bukan datang kali pertama, juga kali kedua. Yesus Kristus memang dia sudah bangkit dari mati. Dia mempunyai kerajaan yang baru, kerajaan Tuhan, kerajaan God's kingdom, kerajaan Tuhan di mana memberikan kita kehidupan yang baru dan menggoncangkan neraka dan memenangi kematian dan juga boleh bangkit dari mati dan hidup untuk selama-lamanya. Akan ada goncangan penuh apabila Yesus datang hari kedua. Kesemua akan diperbaharui. Saudara-saudari, di sinilah apabila persembahan kita kepada Tuhan, kelihatan itu tidak penting. Kita perlu lihat gambaran Tuhan yang lebih besar. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, kita perlu ketahui sejarah akan Tuhan dan juga perancangan untuk Tuhan untuk masa yang hadapan. Di mana kita boleh membaca Alkitab khasnya buku Wahyu, kita ketahui kedatangan Yesus kali kedua. Memindah semula mai suci nampaknya merupakan penghubung yang sangat diperlukan dari gunung suci Tuhan hingga ke hari itu. Ini juga mungkin sebab janji itu disebut 2 kali, bagaimanapun pelantikan kekacauan senjata bukan sekadar pulangan ayat 6 dan 7, dan juga memberi kita ketahui dalam tema kedua pelingan ini. Yesus Kristus bukan kali pertama datang, tapi akan kali datang kedua. Saudara-saudari, di mana perkara kedua yang kita ketahui, bukan hanya Tuhan akan membuatkan pegoncangan, tetapi Tuhan Yesus akan menjadi raja untuk sedunia ini. Maka kuasa kerajaan sekarang akan runtuh. Menjatuhkan kerajaan dan menghancurkan kuasa mereka. Aku akan mendunggang balikkan kereta-kereta kuda
dan kemudiannya dan kemudiannya. Semua kuda akan mati dan penunggang-penunggannya akan saling membunuh. Penekanan dalam ayat 6 ke 9 adalah pada kemuliaan dan kemegahan. Dan di sini pertengahan adalah pada kehancuran kerajaan yang memusuhan. God is the King. Saudara-saudari, apabila para nabi dibimbing oleh Roh Kudus meramalkan masa depan, mereka akan mendengarkan apa yang akan berlaku. Mereka semua mesti berkaitan dengan situasi mereka apabila mereka berkhidmat, berlayang. Tawanan telah kembali ke tanah asal mereka, tetapi wilayah kecil. Inilah situasi di tahun 536 dan juga tahun 500 apabila mereka menghabiskan bait suci adalah 516 sebelum Masih. Hagai memulai membawa sekitar 16 tahun setelah kembali orang Yahudi di Yahuda sekira tahun 520. Inilah masa Nabi Hagai berlayang. Dengan seluruh peta dunia orang Yahudi adalah lemah yang akan menjadi hampa pendalukan. Bagaimana keturunan di desa Nindau boleh menembuk kembali tata tanpa kuasa tentera, tanpa membunuh? Bagaimana boleh menepu balik? Saudara-saudari, adalah menerusi Yesus Kristus. Ini jawapannya wilayah mereka di samping Mesir. Tuhan yang membunuhkan destinasi Daud. Apa yang mesti dia capai adalah perkataan di sini kurang puitis daripada Yesaya bab 9 ayat 2 kepada 7. Tetapi masa yang ditunjukkan di sini adalah sama. Saudara-saudari, walaupun perkataan di sini adalah kurang begitu kaya dari bahasa, tetapi daripada Yesaya 9 ayat 2 ke 7, tetapi maksud yang sama di sini adalah sama. Terdapat dua perkara penting di mana Tuhan akan buat. Pertama, dia akan meringkaskan tata bangsa dan memusnahkan kuasa bangsa. God is the King. Dengan memusnahkan kuasa bangsa, Tuhan Yesus Kristus sendiri menjadi Raja. Kuasa yang memusnahkan bangsa-bangsa seperti gambar di mana Daniel dalam bab 2 buku Daniel, di mana simbol-simbol di kuda, kereta dan kereta mumpung seperti dalam Keluaran 15. Maka satu kuasa akan dimusnahkan, Dan akhir kuasa yang terakhir ada siapa? Tuhan sendirilah yang menjadi kuasa. Okey. Saudara-saudari, terdapat situasi yang sama dalam Jakarta. Kejahatan mesti dimusnahkan oleh Tuhan, tetapi juga merosakkan diri sendiri. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, di mana Tuhan menggunakan Nabi Hagai dan juga menggunakan Nabi Zakaria. Nabi Hagai cakap secara langsung, secara terus dan keras. Zakaria dia guna simbol supaya boleh diberikan mereka tahu makna tersirat. Apabila kita hampir dimonopoli oleh keadaan dunia, syarikat multinasional dan media kekasih yang tidak berkembang, sebenarnya ada maklumat penting di luar sana. Gelombang kehidupan sekular yang mengamuk di dunia barat, warisan Kristian kita akan semakin mudah. Begitu juga dengan pandangan media yang menghina tentang idea Alkitabiah, yang mudah menimbulkan kebimbangan dan ketakutan. Saudara-saudari, apabila kita tidak perlu penik seperti ini bimbang tentang tabut Tuhan, kerana Kristus sendiri akan meminta gereja sendiri. Dia ada apa yang boleh hilang. Apabila ini dia lihat dia sendiri punya anak begitu jahat dan bimbang akan rumah Tuhan, rumah ibadat. Tetapi Tuhan sudah sedia. Tuhan sudah sedia Samuel untuk menggantikan dia. Ini bukan konsep ekstrak, dan Hagai di sini berkhotbah bukan saja untuk orang pada zaman itu saja, tapi juga untuk generasi yang akan datang pada hari ini. Saudara-saudari, kita ketahui Tuhan akan menggoncangkan bumi, gunung, tetapi Tuhan juga akan memusnahkan kerajaan, dan juga Tuhan kata akan kedatangan Yesus Kristus. Saudara-saudari, pada hari itu, hai Jerubabel, hambaku,
Aku akan melantik engkau untuk memerintah demi namaku, kerana engkaulah yang sudah aku pilih. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jurupapa itu siapa? Ada seorang pemimpin politik yang dilantik untuk mengiriki orang Yahudi balik kepada tanah asal mereka, untuk mendirikan rumah suci. Saudara-saudari, di sini Tuhan juga melantik dia untuk menjadi seorang pemimpin untuk memerintah orang Yahudi, di mana ada maksud tersurat dan tersirat. Yang nyata adalah beliau akan memimpin orang Yahudi untuk mendirikan orang Israel untuk mendirikan rumah suci Tuhan. Tetapi juga ada satu maksud di belakangannya. Adalah jurubapa itu mewakili Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ketahui itu juga daripada satu generasi selepas satu generasi sampai satu generasi. Kalau cari dia punya asal, Raja Daud. Kalau cari dia punya generasi akan datang, Yesus Kristus. Yang tidak tahu banyak tentang buatan jurupapa dan kita tidak tahu apa akan yang berlaku kepadanya. Kita nampaknya tidak menyempuknya selepas rekod pada masa siap rumah suci dalam buku Izra. Dari sudut itu, sudut pandangan pembidang bait suci ini nampaknya ada untuk satu masa peringkat. Tetapi seperti yang telah kita periksa, jurupapa yang terlibat dalam pentadbiran bait suci tidak mempunyai maksud jika anda fikir ia tidak kaitan dengan lelaki ini. Yang memang ada kaitan dengan bait suci yang kedua ini. Dalam bab 1, dalam ayat bab 2, ayat 2 dan 21, bab 1 ayat ke-14, jurupapa hanya dipanggil Pak Gubernur. Tetapi dalam bab kedua, ayat 23 dipanggil hambaku. Di sini dia boleh dikatakan dia punya kedudukan adalah besar belah ini, yang merupakan simpulan bahasa Musa dan Daud. Lebih banyak digunakan Yesaya, dia adalah hamba Tuhan. Saudara-saudari, sebagai jurupapa dia seorang pemimpin orang Yahudi. Tuhan menjanji bahawa pada hari langit dan bumi dikegoncangkan, jurupapa akan menjadi menarai Tuhan dan menjadi pengwaris dinasti Daud yang semula. Itulah maksudnya Yesus Kristus, mewakili Yesus Kristus. Tuhan janji bahawa pada hari langit dan bumi dikegoncangkan, jurupapa akan menjadi menarai Tuhan dan menjadi pengwaris dinasti Daud yang semula. Jurupapa anak seuta hambaku. Teks asalnya ialah, aku akan mengangkat anakmu jurupapa dari seuti menjadi hambaku di mana ketinggian. Oleh itu jurupapa adalah penghubung utama kepada Mesias, Yesus Kristus, yang menggabungkan dengan sempurna fungsi korban dan raja. Ada yang berhujah untuk Zakaria 4 ayat 6 ke 10, jika jurupapa hanya melihat kepada seorang pembina bait suci dan bukan seorang pemimpin tentera yang penting yang akan mengkaburkan tubuhan. Haknya berada di sini untuk memberitahu kesempurnaan bahawa bukan jurupapa tetapi Tuhan sendiri yang akan menang pada masa hadapan dan membawa penerusan kerajaan. Itu adalah Mesias kita. Juga maksud Zakaria adalah bahawa Roh Kudus mempunyai kuasa yang Tuhan akan musnahkan walaupun dia dianggap remeh oleh orang lain. Zakaria 4 ayat 10, tetapi pekerjaan Tuhan yang hebat itu. Oleh itu peranan kerajaan sentiasa mempunyai makna yang kekal tanpa mengkira keadaan luar. Dan perkara yang paling penting menunjukkan dan sempurna ialah jurupapa menampaknya mempunyai Yesus muncul dalam sisilannya, menunjukkan kepentingannya dari perspektif warisan mesianik dan dari perspektif jurupapa. Dalam erti kata lain, Tuhan melihat bagaimana menyediakan umat Tuhan melalui setiap peluang untuk melakukan kerja yang Tuhan mau lakukan dengan sempurna sehingga kedatangan Yesus Kristus. Jadi mau menulis, Tuhan benar pada masa lalu melalui beberapa orang dan masa istimewa mempamerkan pekerjaan rahmat dan kasih kurnianya, terutama perkara-perkara yang jelas yang dilalui oleh Daud menunjukkan kepada Isa yang akan datang, ciri-ciri kemenangan dan kemuliaan, dan catatan tidak jelas tentang jurupapa watak rendah hati dan tersembunyi. Hanya apabila kerjaan itu datang sepenuhnya, semua jenis titik fokus
dan titik politik akan dijawab. Pada hal itu dalam ayat ke-23 yang merupakan singkatan daripada kata-kata para Nabi, iaitu menuju kepada hari apabila Tuhan akan datang untuk menarik kesempurnaan kepada masa yang depan. Masa apabila seluruh dunia, bumi akan menimbulkan masalah kepada Tuhan. Dia mau menjadi semua Tuhan. Dia mau menjadi Tuhan untuk semua. Dia mau menjadi Tuhan untuk semua. Semua ini dengan jaminan yang diterima oleh Tuhan. Saudara-saudari, hanya apabila kerajaan itu datang sepenuhnya, semua jenis titik fokus akan ditunggukan kepada Tuhan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Jurubapa memberitahu Jurubapa bahawa dia akan menggoncangkan langit dan bumi dan bangsa-bangsa. Saudara-saudara, di sini janji ini bukan sekadar di hadapan kita, tetapi harapan di hadapan. Bukan dalam sekarang masa yang singkat, tapi kita perlu lihat satu hari Yesus Kristus akan datang. Harapan dari Tuhan menerai pada masa itu, menerai dimiliki oleh seseorang yang berstatus apabila menerai perintah dicop pada masa-masa dokumen. Mana-mana dokumen yang menunjukkan bahawa dokumen adalah dokumen yang penting, ada miliknya. Saudara, saya mohon ini sudah tentu dihargai oleh pemiliknya. Biasanya dipakai di leher atau di tangan sebagai cincin. Saudara-saudari, Yeremia bab 22 ayat 24-30 menerangkan bahawa natuk Jurubapa Yohakim disamakan dengan menarai yang ditinggalkan oleh Tuhan dan memberi perkataan kepada mereka keturunan Yoyakim tidak akan menjadi raja lagi. Yang maksud ini bahawa Jurubapa sekali lagi akan diangkat sebagai pengwaris tahun. Saudara-saudari, menghapuskan kutuban yang diucapkan dalam Yeremia. Lagipun Yesus sememangnya keturunan Jurubapa. Saudara-saudari, di mana kita sudah habis dalam renungan sebagai kesimpulan, biarlah saya memberi satu kesimpulan pada hari pertama 9 hari bulan Mei 2022. Kita lihat bab 1, di mana Tuhan menggunakan Hagai untuk menggalakkan orang percaya untuk mendahulukan kerajaan Tuhan dan meneruskan kerja selepas satu tempoh masa yang berhenti. Dalam hari kedua, kita digalakkan supaya menjadi tuak dalam Tuhan. Tuhan akan membantu kita memenai kedakutan di hati kita, baru kita boleh membuat sesuatu untuk Tuhan. Jadi motivasi melalui beja sekalian dahulu. Dengan berkat Tuhan, kita boleh membangkitkan semula seperti dahulu. Dan lebih baik daripada dahulu. Dan juga memuliakan Tuhan dalam hari ketiga. Bukan dengan daya diri, tetapi dengan daya kehadiran Tuhan. Peranan gereja bukan sekarang saja, tapi masa yang hadapan, khasnya kita tunjuk kepada hari akhirat dalam bumi yang baru dan langit yang baru. Kita bukan dengan daya diri, tetapi dengan daya Tuhan. Kita lihat bagaimana seorang pemimpin yang pemaruhi seperti Hagai dan juga pemimpin yang dibangkitkan oleh Tuhan. Kita perlu mencari pemimpin yang berpengaruh, yaitu kesucian itu diberi utama, diberi satu fokus, dan juga pengikut perlulah mengembat kena pasti keperluan sebenar. Bagaimana tidak diberkat sebab kita tidak turut firman Tuhan, maka kita turut firman Tuhan kita akan diberkati. Dan Tuhan akan simpati akan kelemahan kita. Tapi kita perlu ada hati dan juga tinggal laku yang taubat. Dan saudara-saudara Yesus Kristus dalam dalam renungan hari ini adalah kata menerangkan kaitan Jurubapa dengan Yesus Kristus. Dan bumi akan digoncangkan, kerajaan akan dimusnahkan. Suatu hari Tuhan Yesus Kristus akan menjadi raja. Jadi untuk kata akhir, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada penulisan Robert Yap menjadi kandungan dan rujukan utama dalam renungan pada hari Isnin sampai hari Sabtu ini. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Jadi untuk kita, marilah kita berdoa supaya kita menjadi satu jemaat Kristus yang mempentingkan akal dibangun dan hasilkan buah demi kemuliaan Tuhan. Mari kita datang berdoa. Oh Tuhan, kita berdoa untuk jemaat Kristian di Persinggahan Tahunan Cina Gereja Metodis di Malaysia, khasnya Sarawak. Oh Tuhan, saya berdoa supaya di bahagian bahasa Malaysia kita boleh membangunkan kita punya akal, supaya jiwa kita lebih dekat dengan Tuhan.
membaca Alkitab, mempelajari firman-Mu, menjadi seorang yang berdoa. Oh Tuhan, ampunlah dosa kita. Jadikan kita sebagai jemaat yang suci, di mana kita salah, di mana kita taubat. Oh Tuhan, menjadikan kita menjadi seorang yang menghasilkan hasil buah Roh Kudus dan juga roh yang di mana mereka sudah binasa, tetapi dengan daya dan kerja Roh Kudus yang di mana kita bekerjasama boleh membawa lebih banyak orang kepada Tuhan. Bila kita dengan daya Tuhan membuat dan melaku dan memuaskan kerja Tuhan. Oh Tuhan, khasnya amanah agung, dan juga kita perlu sayang kepada Tuhan dan segan kepada orang yang bersama kita. Oh Tuhan, kita serahkan jemaat kepada Tuhan, dan nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Puji Tuhan, syukur Tuhan, dan semoga Tuhan memberkati ke semua orang yang mentai renungan Bangkitlah SCSC. Puji Tuhan, syukur Tuhan. Semua Tuhan berkati semua yang menyertai. Amin.